Okey, so hari ini kita masuk pada topik yang baru dalam PDPR kita yang PDPR 4.0. Okey, dah apa, dah lepas cuti kan. Okey, dah bersemangat dah. Okey, so kita akan teruskan dengan topik yang baru. Okey, jadi kita akan tengok iaitu bab yang kelima iaitu janjang. Okey, bab yang kelima adalah janjang. Okey, janjang ni mudah je kalau ikutkan dan untuk pengetahuan kamu, janjang ni merupakan topik yang akan dikeluarkan di kedua-dua kertas. Dan untuk KSSM memang dikatakan tak ada dah pilihan topik tu ada ke tak dalam kertas satu, ada tak dalam kertas dua kan. Sebab dia dikatakan semua ada dalam kedua-dua kertas. Cuma sebenarnya untuk topik janjang ni dah dulu pun memang ada dalam kertas satu, dalam kertas dua, so dia tak ada masalah lah. So bentuk soalan pun dia akan lebih kurang dengan apa yang ada sebelum ini. Okey, jadi kita akan tengok nanti janjang ni dia terbahagi kepada dua. Satu aritmatik dan satu lagi janjang geometri. Okey, so dalam buku teks dia akan tengok dulu janjang aritmatik. Tapi nanti masa saya terang, saya akan terang terus kedua-dua pasal janjang aritmatik dan janjang geometri. Iaitu saya akan terang kamu dari segi formula dia ke macam tu. Tapi nanti bila saya nak terang lebih mendalam, saya akan fokus pada aritmatik saja terlebih dahulu. Okey, jadi saya akan mulakan dekat sini. Okey, sekejap ya. Okey, sat. Saya lupa nak sediakan tempat kosong untuk saya. Okey. Ada lagi Okay, sebab bila saya dah present nanti susah. Okey, dah berapa orang ni? Ada 57, 56. 56 orang, jadi kita ada lagi 15 orang belum join. Okey. So, kita tengok dekat sini. Saya akan bagikan terus. Okay, saya akan terangkan secara serentak antara janjang aritmatik dengan geometri supaya kamu dapat membezakan antara kedua-dua ini. Antara aritmatik dengan geometri. Okay, jangan lupa isi kehadiran ya. Okay, jadi dekat sini. Okay, semua nampak tak yang saya share tadi? Awak dah nampak ke yang saya share sekarang? Dah. Nampak Dah cikgu. Okey. Jadi dia terbahagi kepada dua, satu aritmatik dan satu lagi adalah geometri. Okey. So ini kita tengok sebelah kiri saya tulis JA iaitu janjang aritmatik ataupun arithmetic progression. Yang ini adalah JG iaitu janjang geometri ataupun geometry progression. Okey. Jadi dalam aritmatik dan geometri dia ada formula dan dia ada cara untuk kita tahu sama ada dia aritmatik atau geometri. Kalau soalan kata tentukan, tunjukkan, buktikan dia adalah janjang aritmatik atau geometri. Soalan kata cari nilai. Okey, awak tengok bentuk soalan dia kata tentukan, okey, atau buktikan. Ini yang pertama. Yang kedua soalan kata cari nilai. Okey, dia ada maksudnya dia bagi kamu dalam ada huruf. Then yang ketiga dia kata ungkapkan. Tiga bentuk soalan ini sama ada aritmatik atau geometri kamu kena buat. Kamu kena buat apa? Iaitu kita kena buat, kalau dia aritmatik kita kena buat T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. Okey, dia tidak semestinya T2, 1, 3, 2 sahaja. Kalau dia bagi sebutan ke-5, 6, 7, boleh je. Awak ambil sebutan tempat yang besar, tolak yang kecil. Contohnya T10 tolak dengan T9 sama dengan T4 tolak T3. Atau awak ada sebutan berapa, tak kisah suka hati awak. Janji ambil yang bersebelahan, sebutan yang besar. Lagi apa? T7 tolak T6 sama dengan, awak ambil apa? Nak ambil T3, boleh. T3 tolak T2, boleh. Janji dia sebelah-sebelah. 6, 7, 2, 3. Dan nilainya kena sama. Bila kamu dapat dia sama, samakan macam ni, maka you tengok
Ini kita panggil untuk apa? Mencari D. D is your common difference. D pertama mesti sama dengan D yang kedua. Jadi bila kamu mencari nilai D, D is your common difference ataupun beza sepunya, you tengok T2 tolak T1, you tengok-tengok, oh samalah T3 tolak T2. Maka terbuktilah dia adalah janjang aritmatik. Sebab soalan kata buktikan, tunjukkan. Jadi kalau nak buktikan, nak tunjukkan, awak guna cari itu. Okey, kalau dia kata cari nilai pun awak guna cari ini. Okey, awak guna cara ini di mana dia contoh dia akan bagi kamu, contohnya dia bagi sini nombornya 2, 5, okey 8, sini A. Contohnya soalan kata cari nilai A. Okey, cari nilai A. Sebenarnya yang ini awak boleh congak. Okey, sekejap Ada orang masuk. Kenapa masuk lambat ni? Siapa yang baru masuk? Siapa yang baru masuk? Tolong respon. Tolong respon siapa? Jangan angkat tangan. Saya tak nampak. Saya dah share screen. Siapa baru masuk? Siapa? Saya. Siapa tu? Syakir. Kenapa baru masuk? Tukar akaun. Okey. Jadi kalau soalan kata cari nilai A, sebenarnya awak boleh congak. Jadi ataupun kat sini awak akan buat macam ni. 8 tolak 5 sama dengan A tolak 8. Ini T1, T2, T3, T4. So saya buat sini apa? Saya buat T3 tolak T2 sama dengan T4 tolak T3. Awak selesaikan, awak dapat nilai A. Ini yang dimasukkan dengan apabila soalan kata cari nilai. Ungkapkan, biasanya dia ada 2 huruf. Dalam set soalan kamu akan ada 2 huruf. Nanti kita tengoklah. Jadi yang penting sekarang awak ingat, bila soalan kata tentukan atau buktikan, cari nilai atau ungkapkan, kamu mesti buat kanan dan kiri. Itu kalau aritmatik, iaitu kita mencari D. D is your common difference. Manakala janjang geometri, sama juga 3 bentuk soalan tu, kita akan mencari R. R1 kena sama dengan R2. Apa dia R? R is your common ratio, iaitu nisbah sepunya. Ratio, you nak cari ratio macam mana? Iaitu you buat T3 bahagi T2. Mesti sama dengan T2 bahagi T1. Sama juga awak nak buat T7 boleh. T7 bahagi T6 sama dengan T3 bahagi T2. So ini untuk mencari R. R is your common ratio, iaitu nisbah sepunya. Jadi bila kamu dapati dalam soalan itu macam, kalau yang macam janjang aritmatik, you tengok saya buat T3 tolak T2 sama dengan T2 tolak T1. T3 tolak T2 ialah 8 tolak 5 sama dengan 5 tolak 2. 8 tolak 5, 3. 5 tolak 2, 3. Nampak tak? Kanan kiri sama. Maka dia terbukti dia adalah janjang aritmatik. Kenapa dia terbukti janjang aritmatik? Sebab awak nampak dia mempunyai beza sepunya sama. Untuk geometri, soalan mungkin bagi dalam bentuk sini 2. Okey, 6, ini 18 dan seterusnya. Jadi kalau kita tengok T3 kita bahagi T2 sama tak dengan T2 bahagi T1? T3 kita 18 bahagi 6. Sini 6 bahagi 2. 18 bahagi 6, 3. 6 bahagi 2, 3. Kedua-duanya sama. Dia mempunyai beza, nisbah sepunya sama. Okey, dia mempunyai nisbah sepunya. Okey, di mana nilai nisbah sepunya iaitu sama di antara dua-dua ni, maka dia terbukti dia adalah janjang geometri. So awak ingat untuk membuktikan dia aritmatik atau geometri, first step apa yang perlu kamu lakukan adalah mencari D atau mencari R. Kalau di aritmatik, kamu cari D. Kalau geometri, awak cari R. Faham? Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, orang lain ada soalan? Okey, tak ada Ada? Tak ada, cikgu. Okey, tak ada. Okey, so itu janjang aritmatik dengan geometri untuk mencari D. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, saya nak cerita overall dulu pasal topik ni. Nanti kita tengok satu demi satu. Okey, macam tadi kita dah buat dah sama juga janjang aritmatik dengan janjang geometri.
Okey, kalau tadi saya ada bagi 3 sebutan. T1, T2, T3. Okey, kalau saya bagi T1 saya tadi contohnya sini 2, sini 5, sini 8 dan seterusnya. Yang sini 3, sini sini 2, sini 6, sini 18 dan seterusnya. Okey, sebutan pertama saya secara kebetulan. Okey, saya nak ubah nanti awak ingat benda tu mesti macam ni. Okey, saya ubah. Saya letak sini 3. Sini saya letak 7. Sini saya letak 11. Saya ubah soalan. Jadi untuk soalan ini A is your first term. A sama juga dengan T1. Sama juga dengan S1. Okey, apa maksud A? A adalah sebutan pertama. Sebutan bersama saya 3. Kalau orang tanya, apakah A? A saya 3. Apakah T1? T1 saya 3. Apakah S1? S1 saya 3. Apakah T? T adalah sebutan, terms yang pertama 3. Apakah S? S dia kata hasil tambah satu sebutan. Satu sebutan maksudnya kita tambahkan ini je, 3 lah. Manakala janjang geometri, A kamu sama juga dengan T sama juga dengan S1. Apakah A kita? A kita di sini adalah 2. Jadi kalau A 2, maka T1 dan S1 kamu juga 2. Okey, tadi kita dah cari D. Kan? So, apa D kita kat sini? D kita 7 tolak 3. Sama tak 11 tolak 7? Sama. Jadi D kita di sini 4. Kat sini R kita adalah 6 bahagi 2 ataupun 18 bahagi 6. So, R kita dapat 3. Okey. Jadi dekat sini saya boleh cari kalau saya tanya sebutan ke-10. Kalau saya suruh kamu cari sebutan ke-10, mungkin ada pelajar yang senaraikan 3, 7, 11, 15, 20, 19, bla 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 bla. Okey, jadi sukar untuk kamu buat seperti itu. Tapi memang ada pelajar yang buat. Tapi awak hati-hati, listing method tidak dibenarkan dalam peperiksaan. Walaupun sebenarnya dalam periksa kadang-kadang kita terima. Tapi asal-asal kita tak terima. Memang kita tak terima. Sebab marking scheme setiap tahun berubah-ubah. So, kita pegang kepada listing method, no. Tidak benarkan. Jadi, kalau saya kata saya nak sebutan ke-6, sebutan ke-5 ke contoh. Kita menggunakan formula TN. Apa formula TN? A tambah N tolak 1 darab D. Oh, sorry. Macam mana D saya? Darab D. Okey, manakala janjang geometri, TN saya adalah A R kuasa N tolak 1. Jadi contohlah saya nak sebutan ke-10. A saya 3 tambah N iaitu 10. 10 tolak 1, 9. D saya 4. So, 9 kali 4, 36 tambah 3, 39. Jadi untuk orang yang list tadi, senaraikan tadi, dia dapat 39 pada sebutan yang ke-10. Tapi saya tak nak tunjuk yang senaraikan sebab benda tu tak boleh dibuat semasa peperiksaan, dalam peperiksaan SPM. Okey, untuk janjang geometri, A kita 2, apa R? R kita 3. N tolak 1. Okey, kalau contoh saya nak T7. N tolak 1. 7. N ni 7. 7 tolak 1 bermakna saya buat 6. So, kat sini tekan kalkulator. 3 kuasa 6 darab 2. Awak dapatlah sebutan yang ke-7. Faham? Okey. Kemudian awak tengok. Ni satu formula. Dan satu lagi formula iaitu formula SN. SN adalah hasil tambah. Formula hasil tambah adalah N per 2. 2A tambah N tolak 1 darab D. Ataupun dia boleh guna N per 2 A tambah TN. Saya akan terang yang ini nanti. Okey, kemudian yang ini SN adalah A 1 tolak R kuasa N bahagi 1 tolak R. Dia ada dua formula sebenarnya tapi tak kisah nak guna mana-mana. Okey, dan yang terakhir formula janjang geometri adalah A per 1 tolak R iaitu apabila mencari hasil tambah ke tak terhinggaan iaitu sum to infinity. Okey, so inilah semua yang kita akan tengok dalam tajuk ini. Okey, saya dah terang sebenarnya dah habis dah. Tapi tak mungkin lah awak terus faham. Ni saya terang apa yang kamu akan tengok. Okey, next kita tengok. Nampak ni mengenal pasti janjang aritmatik. Saya dah tunjuk dah tadi. Kan senang? Dah terang tadi? Maksudnya tengok yang ini. Inilah yang dikatakan mencari nilai D. Okey? Mencari nilai D iaitu awak tengoklah
D is your common different, iaitu beza sepunya. Cari D adalah T2 tolak T1 ataupun dia gunakan formula Tn. Tn tolak N tolak Tn tolak 1. Maksudnya kalau T sini 6, sebelah ni akan tolak T5. Kalau T sini 100, tolak dengan T berapa? Berapa? 99. Yes, begitu. Boleh? Okey, next kita tengok. Janjang aritmatik ialah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan menambah satu pemalar kepada sebutan sebelumnya. Okey. Kita tengok contoh pertama, tentukan sama ada jujukan berikut, nampak tak? Bila dia kata tentukan, tadi saya dah kata buktikan, tunjukkan, sama je. Okey, sama ada dia ni aritmatik atau bukan. So, untuk tentukan dia aritmatik atau bukan, kita pun buat. Ini sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga. Sebutan 1, 2, 3, 4. So, buatlah. Ini tolak ini. Sama tak dengan 350 tolak 358? Ini jalan pengiraan dia. D1 iaitu apanya common difference yang pertama, 350 tolak 358. You dapat negatif 8. So, kedua-duanya you dapat D-nya sama. Yang satu lagi, kalau kita tengok, kita gunakan tolak, kita tak dapat yang sama. Bila tidak sama, maka dia bukan janjang aritmatik. Kenapa? Sebab tidak mempunyai beza sepunya yang sama. Faham? Faham. Okey, orang lain? Okey, setakat ni boleh lagi ya? Saya risau orang yang senyap, kamu ada 71 orang, tapi kalau ada seorang dua, dah tentunya saya memang tak kenal semua orang. Okey, jadi awak dia macam ni lah. Kalau sebenarnya lebih berkat kan, lebih rasa seronok kalau cikgu nak sebut nama awak. Awak akan rasa terseksa sebab apa? You kena ready je. Nanti cikgu sebut nama aku tak tahu jawab. Tapi kat situ sebenarnya menyebabkan awak akan sentiasa bersedia. Kalau orang yang namanya cikgu tak pernah sebut, dia mungkin rasa lega. Tapi kalau awak tak pernah kena sebut, awak memang tak ready lah. So saya harap sangat awak bertanya sebab saya tak nampak muka awak faham atau tidak. Okey, ini contoh kedua. Awak tengok, sebuah auditorium mempunyai 15 buah kerusi pada baris pertama, 19 baris kedua, 23 baris kanan. Tentukan sama ada susunan berikut adalah janjang aritmatik atau bukan. Buatlah. Yang pertama 15, yang kedua 19, yang ketiga 23. Awak tengok. Tu dia. Jadi kita mencari D kita. Yang pertama 19 tolak 15 dapat 4, 23 tolak 19 dapat 4. Kedua-dua mempunyai common different. Okey? Nilai beza sepunyanya sama. Oleh sebab beza sepunya janjang ini adalah sama iaitu 4. Maka susunan kerusi pada setiap baris dalam auditorium itu adalah janjang aritmatik. Ni buat ayat penuh. Awak tak payah buat cerita je tu pun tak apa. Janjang aritmatik kerana mempunyai nilai D yang sama. Okey? Ini. Ni carilah. Awak buat T tolak. Boleh? Okey, saya nak awak cuba buat soalan B dan C. Cuba buat B dan C. Siapa dapat, angkat tangan dan bagi jawapan tu saja terus. Cepat. Allah Akbar. Okey, siapa dah angkat tangan?
Ya. Okey, apa dia? Ada nak bagi jawapan? Yang B tu 3 set 3. Okey, 3 set 3. Sama tak? So kat sini dia kata cari beza sepunya. Dan nyatakan cara janjang aritmatik itu diperoleh. Okey, mesti awak tolak. So dapat jawapannya apa? Sama ke? 3 set 3. Okey, yang C? P P tolak Q. Okey, jadi awak tengok tadi kan, yang C tu saya nak ingatkan kat sini. Awak ada 3 sebutan tau. 1, 2, 3. So, letakkan dia dalam kurungan. Ini yang paling selamat. Okey, tolak dengan 2P. Walaupun 1 letak dalam kurungan. Okey, 2P. Tolak. Kenapa saya suruh awak letak dalam kurungan? Kalau awak tak letak dalam kurungan, awak ingat Q ni tambah. Sedangkan Q akan jadi tolak. So 3P tolak 2P adalah P. Okey, so P tolak Q. Sama dengan 2P, nampak tak? 2P tolak P. So sini P tolak Q. Nampak? Dia sama. Faham? Letakkan dalam bracket macam ni. Okey, sama tak jawapan awak dengan saya punya? Faham? Sama. Faham. Jadi awak tengok kanan dan kiri nilai yang sama. Maka dia adalah janjang aritmatik. Boleh Okey, yang lain tu sama awak buatlah sendiri. Ni pun sama. You tengok dia kata lengkapkan jaringan nombor yang berikut. Diberi hubungan setiap janjang ialah berturutan dalam janjang aritmatik. So awak tengok sini 5, okey sini 8. Okey, kalau awak tengok sini 5, sini 8, sini 10. Sini berapa? Macam mana? Sebab dia kata lengkapkan jaringan nombor yang berikut. Diberi hubungan bagi setiap jaringan ialah sebutan berturutan dalam janjang aritmatik. So, kalau awak tengok, sini 5. Okey, dia bawa pergi sini ialah 8. Sini 5, sini 8. 5, kalau awak tengok, kita akan gunakan apa ni? Macam mana dia buat ni Jap, yang dia nak kita isikan soalan ni pada... Okay, dia nak kamu buat... Macam mana nak buat ni? Cuba fikirkan. Ni main macam main teka-teki ni. Macam mana? Siapa dapat? Hello, tak ada orang tak dapat juga. Tak dapat Okey, jadi dia macam ni. Kalau awak tengok, sini 5, sini 8. 8 nak bagi 10. Dia ada satu tempat kosong. Jadi 8, sini berapa? 9 lah. Faham tak? Ini pergi sini, ini 8. Ini 10. Bermakna di sini ialah 9. Okey, so di sini 9. Kalau sini 5, sini 9, bermakna sini 13. Maksudnya sini tambah 1. Pergi sini tambah 1. Ini pergi sini tambah 4. Ini pergi sini tambah 4. Faham? Faham tak? Faham. Okey. Awak tengok sini 2P. 2P ni, P ni unknown dia je. Okey, so kalau 2P sini apa? Sebelum 2 ialah 1P. P, 2P. Sini apa? Sini 3P. Macam tu. Okey, awak tengok sini 2P, sini 12P. So tengah-tengahnya berapa? 2, 12. 2 bagi 12 adalah beza 10. 10 bagi 2, 5. Bermakna kat sini adalah 7P. Jadi 2P pergi sini tambah dengan 5P. Tambah dengan 5P. Macam tu. Ini tambah P. Ini tambah P. Ini awak buat apa ni? Tambah 4P. Ini tambah 4P. Macam tu. Okey. Sini 7, sini 12, sini berapa? Ini berapa ni? Hijau atas ni. 7, 12, atas ni berapa? 17. Ya, 17X. 17. Sini 17, sini 5. 5X. Tengah-tengah ni berapa? 17, 5, bezanya berapa? Dari 5 nak pergi 17, bezanya berapa? 2.
12. 12. Kita bahagi 2. Bahagi 2 so bermakna sini berapa? 11. 6. Dia jadi 6x, jadi jawapannya 11 lah. Pergi sini 6x. Macam tu. So kalau sini 7, sini 11, tengah-tengahnya berapa? 9. Ya, 9x. 17x, 9x, sini berapa? X. X. Okay? Boleh? Kan saya kata dia macam teka-teki. Tapi awak kena carilah dia, supaya dia matching pergi mana-mana tu. Boleh? Okay? Boleh. Okay, yang ni Azrul dan Jonathan ditugaskan untuk meletakkan bendera Malaysia di sepanjang laluan perjalanan kaki di sekolahnya bermula dari kantin sekolah ke bilik guru. Jarak bendera pertama dengan bendera kedua ialah 5 meter. Okay, letak bendera satu ke satu, ni jaraknya ialah 5 meter. Okay, bendera ketiga terletak 10 meter dari bendera pertama. Betul lah. Sebabnya ini bendera satu, kan bendera satu, ini bendera yang kedua. Bendera yang ketiga dia kata 10 meter daripada yang pertama. Betul lah. Sebab tadi dia kata beza 5 meter. 5 meter, 5 meter maksudnya bezanya 10 meter. Okey. Dan pola susunan itu berterusan sehingga bendera terakhir. Tentukan sama ada susunan bendera itu mengikut janjang aritmatik ataupun tidak. So dia janjang aritmatik ke tidak? Janjang aritmatik. Ya, dia janjang aritmatik. Mula-mula dia kata bezanya 5. Yang kedua, dia perangkap kamu. Dia sebut 10. Tapi awak kena baca 10 tu sebenarnya dari bendera pertama. Bermakna dari bendera kedua juga bezanya 5 meter. Boleh? Boleh. Okay, next. Ni tadi saya dah bagi dah rumus dia. Iaitu Tn ialah A tambah N tolak 1 darab D. Okay. Jadi awak tengok sini. Cari sebutan ke-15. Jadi bila macam ni, first awak tentukan A. Apa A kamu dekat soalan pertama ni? Soalan A. Apa A kamu? Negatif 4. Negatif 4. Ya, negatif 4. So, untuk dekat sini yang penting cari A dan cari D. Nampak sebutan pertama A dan cari D. D kamu adalah sebutan kedua tolak sebutan pertama. Awak ingat, bila dia nak cari D, awak tak payah buat lagi T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak 2. Tak payah. Kalau dia nak cari D, awak cari sepasang je. 2 tolak negatif 4 atau 8 tolak 2 enough, cukup. Faham tak? You tak payah buat 8 tolak 2 sama dengan 2 tolak dengan negatif 4. Ini tak perlu. Kalau dia nak D, awak terus saja buat macam tu. Okay, you dapat D dia 6. Dia nak sebutan ke-15. Sebutan ke-15 adalah A tambah TN. N-nya lah 15. 15 tolak 1, 14 darab 6. Dapatlah jawapan. Boleh? Okay? Ni tadi saya dah terang. Okay, ni. Diberi satu janjang aritmatik dengan sebutan pertama ialah negatif 6. Beza sepunya ialah 11 dan sebutan ke N ialah 126. Sebutan ke N. Sebutan ke N, formula Tn ialah A tambah N tolak 1 darab D. Sebutan ke N, saya tak tahu ke berapa tapi saya tahu sebutannya ialah 126. Okey, sebutan pertamanya dia kata negatif 6 tambah N yang saya tak tahu, dia kata beza sepunyanya ialah 11. Macam tu. So, kita cari kita punya N. Nampak? A-nya kita masukkan, D-nya kita tahu, Tn-nya yang kita tahu. So, kita masuk dalam formula. Dan you dapatlah N-nya ialah 13. Menggunakan formula Tn. Boleh? Cikgu tak faham lah. Okey, tak faham. Jadi awak tengok sini, first awak tentukan A. Kan dia kata diberi satu janjang aritmatik, sebutan pertamanya ialah negatif 6. So tuliskan A-nya ialah negatif 6. Nampak ni? A-nya negatif 6. Jadi awak senaraikan. Bila jawab soalan, A-nya negatif 6. Beza sepunya is your D, 11. Sebutan ke N, saya tak tahu sebutan ke berapa. Sebutan ke N-nya 126. Formula Tn, awak ada Tn-nya, 126. Sama dengan A, negatif 6. Tambah N ni saya tak tahu sebab dia kata cari N. N-nya saya tak tahu, D saya 11. So, selesaikan, dapatlah N 13. Faham? Oh, faham. Okay, next.
Okey, yang ni pun sama. Dalam satu pameran buku, Siti ingin menyusun buku-buku di bahagian hadapan ruang pameran. Dia menyusun buku-buku secara meninggi dengan tebal. Buku pertama berada di bahagian paling bawah ialah 2 cm. Setiap buku, so awak tengok dia kata setiap buku yang disusun mempunyai ketebalan yang sama, iaitu 1.5 cm. Cari jumlah ketebalan buku itu sampai Siti menyusun 16 buah buku. Dia tanya ketebalan buku. Maksudnya dia tanya sebutan ke-16 ni berapa. Buku yang ke-16 ni berapa tebalnya. Okey, awak tengok, saya ulang baca. Dalam satu pameran buku, Siti ingin menyusun buku-buku di bahagian hadapan ruang pameran. Dia menyusun buku-buku secara meninggi. Maksudnya naik macam tu. Dengan tebal buku pertama berada di paling bawah ialah 2 cm. Okey? Buku yang paling pertama bawah ni 2 cm. Okey, lepas tu dia kata setiap buku yang seterusnya mempunyai ketebalan yang sama iaitu 1.5. Okey, ketebalan yang sama iaitu 1.5. Jadi dia tanya jumlah ketebalan buku itu apabila dia menyusun 16. Nampak? So dia kata 2. So, dia kata tadi, dia punya tu kan sama kan? 2 tambah 1.5 ialah 3.5. 3.5 tambah 1.5 ialah 5. 5 tambah 1.5 dapat 6.5. Dot ni menunjukkan ada lagi. Bermakna sebutan pertama kita ialah 2. D kita ialah 1.5. Dia tanya jumlah ketebalan yang ke-16. Maksudnya dia tanya T16. So, T16 ialah A. Nampak tak? Dia tanya T16. Tadi TN-nya awak tahu. Sekarang dia tahu N, tak tahu T16 berapa. So T16, ni sebutan ke-16, T16 lah. A-nya 2 tambah 16 tolak 1, 15. D-nya 1.5. Tekan kalkulator dapatlah 24.5. Boleh? Boleh. Yang ini tadi dia tanya yang ke-16. Kali ni TN-nya dah diberi. TN-nya 30.5. N yang tak ada. Kalau TN dah diberi, awak nampak tak? Macam ni T16. Kali ni TN. Maksudnya 30.5. N yang tak ada. Yang ini tadi N-nya ada. Yang ini N-nya tak ada. So selesaikan. Dapatlah jawapan dia ni. Boleh ya? Okey, inilah awak punya ni, awak boleh cerailah yang ini nanti. Kita tengok dekat sini, kalau kita tengok dia kata cari sebutan ke-9 dalam jujukan 951, cari sebutan ke-9. Ni 9, 5, 1. Dia nak sebutan ke-9. So bila nak cari sebutan ke-9, awak tengok ni, A kita berapa tu? A kita berapa? 9. A kita 9. Okey, D kita? 4. D kita negatif 4. 5 tolak 9. Okey. Dan dia nak sebutan ke-9. T9. T9 A. 9 tambah N tolak 1. 9 tolak 1, 8. D kita negatif 4. Tekan kalkulator, dapat jawapan. Boleh? Maka awak dapatlah. Okey tak? Okey, 9. Awak tengok. 9 tambah 8 negatif 32. So, berapa jawapan awak sini? Negatif 23. So, bagaimana? Inilah laluan kita. Boleh? Boleh. Okey. Dan dia kata cari T4. TN, awak tengok kalau TN diberi ialah 8 tolak 5N. Jadi kalau T4 adalah 8 tolak 5 darab dengan 4. Sebab dia dah bagi formula TN dekat sini, awak guna saja. Formula TN ini tak sama yang saya bagi sebab formula ini hanya untuk soalan ini. 8 tolak 20, so sini negatif 12. So laluan kita pergi ke sini. Diberi TN kita 8 tolak 3N, cari beza sepunya.
Tengok TN-nya ialah 8 tolak 3N. So awak kena tahu cari beza sepunya. So nak senang, dia nak beza sepunya carilah T2 tolak T1. T3 tolak T2. Boleh je. T2 iaitu TN kita 8. 8 tolak 3N. N kita 2. So 8 tolak 6. So T2 kita 2. T1 kita apa? T1 kita 8 tolak 3 darab 1. So 8 tolak 3 ialah 5. Jadi T2 tolak C1 D saya gunakan T2 tolak T1. T2 saya 2. 2 tolak dengan 5. So saya dapat jawapannya negatif 3. So saya pergi sini. Faham tak? Boleh? Faham. Okey, teruskan. Okey, jadi awak teruskan yang ini. Saya tunjuk tu, awak cuba. Okey, boleh tak gerak yang ini? Ni permainan je ni. Okey, tolong saya. Lepas ni pergi mana? Tengok ni. Cepat. Azan. Okey, Azan, awak tolong buat ni. Habis Azan saya nak tahu dia punya jalan. Okey.
Dah, boleh teruskan. Bagaimana? T2-nya 3, T17-nya 54. Cari sebutan pertama A. Dapat tak? Siapa yang dapat ni? Ah? Saya dapat negatif 0.4. Okey, awak guna apa? Guna TN2 tu dengan TN17 buat persamaan serentak. Ya, buat persamaan serentak. Siapa ni bercakap? Aish. Aish, okey. Kita guna persamaan serentak. Iaitu T2. T2 ialah, jadi sebenarnya dia macam ni. Kalau awak tengok dekat sini, dia bagi T2, dia bagi kamu T2, 3. T17 kamu ialah 54. Sekejap Sekejap. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, siapa yang tak okey, dia guna persamaan serentak. Apa maksudnya dekat sini? You tengok. T2 ialah 3. T2 awak 3. So saya tunjuk T2 3, T17. So kat sini T2 tadi dia bagi 3. T17 dia bagi 54. Kan? Jadi T2, apakah T2? Formula T2 ialah A tambah N tolak 1. N kita 2. 2 tolak 1, 1. Jadi A tambah D sama dengan 3. T17, awak ingat kalau dia T17, dia adalah A tambah 17 tolak 1, 16D. Sama dengan 54. Macam tu. So, awak gunakan operasi tolak lah kan. A dengan A habis. Dia dapat negatif 15D. Okey, 3 tolak 54. So, awak, betul tak? Betul tak? Betul. 3 tolak 54 awak dapat negatif 51. Betul? Okey, jadi awak buat D awak adalah negatif 51 bahagi dengan 15. Okey, soalan nak cari apa tadi? Soalan suruh cari A. Okey, dah dapat D. Berapa dapat D? Cuba tekan kalkulator. Saya tak ada kalkulator lah pula. Berapa D? 3.4. 3.4. Okey, D awak 3.4. Lepas tu masuklah A. A tambah 3.4 sama dengan 3. Jadi A kita 3 tolak 3.4 kita dapat negatif 0.4. Jadi kat sini kalau saya kata T10, awak tahu dia adalah A tambah 9D. Buat terus macam tu. Tak payah buat 10 tolak 1. Tak payah. Sebab saya takut awak buat A tambah 10 tolak 1 darab D. Ada pelajar dia pergi buat macam ni tau. 10D tolak D. Sampai sudah dia biarkan ini. So, ini 10 tolak 1 jadi 9 terus. Jadi kalau saya kata T20, awak tahu dia adalah A tambah 19D. Tak payah buat N tolak 1. Faham? Boleh? So, ini laluan kita pergi sini. Kalau pergi sini awak dah main teka dah. Pergi sini dapat jawapan. Boleh? Okey, jadi kalau awak tengok sini, okay, so settle yang ini. Kita tengok, ni pun sama. You boleh cuba. Okay, Allah Akbar. Okey, so dia kata Encik Muiz mula bekerja di sebuah syarikat pada 1 bulan tertentu. Okey. Okey, pada 1 bulan tertentu, gaji tahunan yang ditawarkan pada tahun pertama ialah 36,000. Tahun pertama dan kenaikan gaji untuk tahun seterusnya ialah 1,000. Hitung bilangan tahun Encik Muiz perlu bekerja supaya dia memperoleh 2 kali ganda daripada tahun pertama. 36,000. 2 kali ganda maksudnya jadi berapa ribu? 72. Ya, jadi dia maksudnya macam ni. 36,000. 36,000. Okey, dia kata dia meningkat 1,000 setiap tahun. Dia nak tahun keberapa jadi 72,000. Macam tu. Jadi A kita ialah 36,000. Peningkatan 1,000 jadi D awak ialah 1,000. TN.
TN kita adalah 72,000. TN sama dengan A kita 36,000. Tambah N kita tak tahu, darab D kita 1,000. Awak selesaikanlah, awak akan dapat nilai N dia. Faham? Boleh? Boleh. Okey, kenaikan gaji tahunan. Jika gajinya pada tahun ke-6 ialah 43,500. Okey, dia kata kenaikan gaji tahunan jika pada tahun ke-6. Tahun ke-6 adalah T6. T6. T6 dah diberi. So, T6 di situ diberi adalah 43,500. Jadi buat T6. T6 43,500 sama dengan A 36,000. A tambah N, kita tahu dia T yang ke-6, N tolak 1 jadi 5. D-nya yang awak tak tahu. Selesaikan cari D dia. Faham? Boleh? Boleh. So awak selesaikanlah, dapat Ni saya tadi tak selesaikan tau. Saya cuma tunjuk, saya tak selesaikan. Nanti awak buat. Okey, buku latihan awak dah habis ke? So buku latihan ada lagi yang pada saya yang ada kan? Okey, jadi awak kalau buku latihan dah habis tak apa. Yang ini awak tengok je buat latihan kat kertas conteng-conteng. Okey, awak buat dekat modul je lah. Guna modul. Tak payah guna buku. Jangan beli buku latihan. Sebab buku latihan satu ada pada saya. So kita harap nanti kita buka sekolah, awak boleh gunalah. Jadi awak tak payah beli. Faham tak? Faham? Kita fokus buat pada modul je. Okey, buat pada modul. Jadi sekarang okey, sebelum kita stop, awak tengok modul. Modul awak boleh cuba pada muka surat 88 dan 89. Okey? 88 dan 89. Okey, tengok modul 88 dan 89. Dia suruh cari, contohnya soalan 89, cari sebutan ke-5 selepas sebutan ke-3. Jadi sebutan ke-berapa dia nak? Sebutan ke-5 selepas sebutan ke-3. Berapa? Sebutan ke-8. Ya, faham Okey, awak cuba cari itu Boleh tak? Okey, saya nak awak cuba buat muka surat 88 dan 89 sahaja. Okey, kita gunakan formula TN sahaja dulu untuk hari ini. Okey, kita gunakan formula TN. Ni lepas ni kita akan masuk SN. Boleh? So SN ni kita akan masuk pada 29 hari bulan nanti. Okey, kita akan bermula untuk SN. Boleh? Okey? Ada soalan? Setakat ni okey? Okey. So saya stop dekat sini untuk hari ini. Okey, kalau ada soalan tanyalah sebab ini awal lagi, mudah lagi. So insya-Allah awak tak ada masalah. So saya stop kat sini. Okey, jumpa next class. Okey, dah azan Zuhur. So solat Zuhur dulu kalau nak berehat, nak tidur ke apa. So saya stop dekat sini, kita jumpa next class. Okey? Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, bye. Sama. Okey, bye. Bye. Sama. Sama.